Sesungguhnya yang takut akan Allah daripada hambanya ialah orang yang berilmu. Jadi sebenarnya orang yang bertakwa kepada Allah ni orang berilmu. Tapi kita tengok ramai orang yang tak berilmu, dia kata dia bertakut akan Allah, bertakwa akan Allah. Sebenarnya dia tu umumnya memang tak sampai. Tak sampai ke tahap dia bertakwa kepada Allah lagi. Tapi dia perasan, aku ni dah bertakwa kepada Allah lah. Walaupun dia tak ada ilmu, tapi dia perasan diri dia tu dah sampai ke tahap bertakwa lah. Sebenarnya tak sampai lagi. Nak sampai tahap bertakwa, dia kena ilmu juga. Kena tahap ilmu juga, baru boleh sampai. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, sesungguhnya yang takut akan Allah daripada hamba-hambanya ialah orang yang berilmu. Seterusnya Imam Ghazali memetik ayat surah An-Naml ayat 40. Berkatalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab, aku sanggup membawanya kepada engkau. Ini nak cerita satu orang zaman dahulu, dia ada ilmu daripada kitab zaman itulah. Zaman orang ni iaitu zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman Quran belum ada. Yang ada kitab Taurat, kitab Zabur, suhuf para nabi, yang tu yang ada. Jadi ada satu orang ni, dia mahir tentang ilmu-ilmu dalam kitab, sampaikan dia boleh buat kerja-kerja yang mencari adat, kerja-kerja yang luar biasa. Kita tengok kisah dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kisah yang saya maksudkan tadi ialah kisah pada zaman Nabi Sulaiman. Dalam surah An-Naml ini ada beberapa ayat yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Negara Sabak yang kita sebut sebagai Ratu Balqis. Ini cerita dia. Jadi cerita ini saya tak sempat nak rujuk kepada sumber-sumber yang lain. Daripada Bible pun tak sempat rujuk, daripada tulisan-tulisan ulama pun tak sempat nak rujuk, daripada kajian-kajian orang zaman sekarang pun tak sempat nak rujuk. Saya cerita berdasarkan apa yang ada dalam Quran saja. Jadi cerita dia tu tak banyak sumber lah, tapi cukup untuk kita faham cerita dia macam mana. Pada ayat yang ke-15, Tuhan bagi tahu kepada Nabi Muhammad, dan sungguh kami telah berikan ilmu kepada Daud, Nabi Daud lah ni, dan Sulaiman, dan kedua-duanya berkata, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang melebihkan kami daripada banyak hamba-hambanya yang beriman. Jadi Tuhan dia bagi ilmu. Ni kata ilmu tadi ni. Tuhan bagi ilmu kepada Nabi Daud dan kepada Nabi Sulaiman. Dengan ilmu inilah nanti mereka boleh bentuk kerajaan. Boleh menguasai wilayah yang ditetapkan kepada mereka, boleh memerintah. Dengan ilmu. Itu kepentingan ilmu. Kemudian ayat-ayat seterusnya dia ceritakan Nabi Sulaiman ni dia dipilih oleh Tuhan untuk gantikan bapa dia Nabi Daud. Nabi Daud wafat, yang jadi raja ialah Nabi Sulaiman. Sebab itu Nabi Sulaiman ni disebut raja juga, sebab dia memang raja sungguh. Sampaikan dalam berita cerita-cerita binatang pun disebut Raja Sulaiman. Cerita sang kancil dengan buaya pun Raja Sulaiman. Sang kancil dengan harimau pun dikaitkan dengan Raja Sulaiman. Tali pinggang Raja Sulaiman, gong Raja Sulaiman, dodol Raja Sulaiman. Sang kancil dia menipu siapa? Menipu harimau. Harimau tangkap dia kata, nak makan tak? Dodol Raja Sulaiman. Dia kata, nak. Mana dia? Tu, pergi makan tu. Tapi sebelum makan, tunggu dulu. Aku nak lari dulu. Aku kata, okey baru makan. Jadi sang kancil pun lari dalam hutan. Okey boleh makan. Harimau pun makan. Rupa-rupanya tahi lembu. Dah terkenal sekali. Lepas tu, hari yang lain pula, harimau tangkap lagi sang kancil. Sang kancil kata, jangan makan aku badan kecil. Kamu nak dengar tak? Muzik. Gong Nabi Sulaiman. Gong Raja Sulaiman. Ini cerita, bukan cerita betul, cerita kanak-kanak ya, cerita rakyat. Yang harimau tadi, sebab Nabi Sulaiman dia memerintah binatang sekali. Dia dengar kata gong Nabi Sulaiman, dia pun teringin nak dengar. Dia kata, mana ada gong, aku nak dengar. Nun dekat atas pokok. Tapi sebelum kamu pukul, tunggu dulu. Aku dah jauh nanti, baru aku kata pukul, baru pukul. Bila dah jauh, harimau pun pukul. Pukul-pukul rupanya sarang tebuan. Dia kena gigit tebuan. Jadi harimau pun sudah dendam dengan sang kancil. Bila sampai kali ketiga, harimau pun tangkap sang kancil. Kali ni aku tak mau lepas dah. Sang kancil kata, nanti dulu. Nampak tak tu?
ada tali pinggang Raja Sulaiman. Siapa pakai tali pinggang Raja Sulaiman ni, dia akan jadi handsome. Kamu nak try tak? Kita betul ke? Betul. Tu dia. Tengah duk melengkak tu. Tali pinggang Raja Sulaiman. Tapi sebelum kamu pakai, biar aku jauh dulu. Aku dah jauh, nanti aku kata okey baru pakai. Jadi rimau pun lepas sang kancil pun pergi jauh. Rimau pun ambil ulat sawah tadi, dia pun belik kat badan dia. Sebab dia ingat tali pinggang Raja Sulaiman. Bila dia belik kat badan dia, ulat sawah pun belik remuk, patah. Ulat sawah pun telan dia. Tu cerita-cerita rakyat dikaitkan dengan Raja Sulaiman. Hebatnya Nabi Sulaiman ni. Sebab apa? Nabi Sulaiman ni selain daripada dia memerintahkan manusia, dia juga berkuasa ke atas jin-jin, berkuasa ke atas binatang-binatang, dan berkuasa juga ke atas awan, cuaca-cuaca ni. Dia ada kuasa dia. Kuasa-kuasa tertentu yang dibagi oleh Tuhan. Jadi hebat pemerintahannya. Dalam Quran bagi tahu Nabi Sulaiman ni dia gantikan bapa dia Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman dia ajar bahasa burung. Dia boleh faham burung-burung ni kalau bunyi macam ni apa maksud dia. Dia boleh faham. Satu hari Nabi Sulaiman dengan tentera-tentera dia yang terdiri daripada jin, manusia dan burung-burung ni bergerak sampai ke sebuah lembah. Lembah tu disebut lembah semut sebab banyak semut kat dalam lembah tu. Bila tentera Nabi Sulaiman nak lalu, tentera dia 1000 orang lah. Kalau lalu, dia pijak habis semut-semut, memang penyek. Jadi semut-semut ni cakap. Dia kata, wahai semut semua, masuklah ke dalam sarang masing-masing. Sebab sebentar lagi Raja Nabi Sulaiman dengan tentera dia akan lalu. Nanti dia akan pijak kita. Dia tak perasan. Rupa-rupanya Nabi Sulaiman, dia faham bahasa semut. Dia dengar semut-semut tu cakap macam tu, dia tersenyum. Yang tu cerita dalam Quran. Suatu ketika Nabi Sulaiman dia cek tentera dia. Dia cek tentera manusia, dia cek tentera jin, cek tentera burung. Masa dia cek tentera burung, dia bersedar ada seekor burung dah hilang. Setengah riwayat kata burung belatuk. Tapi burung ni disebut sebagai burung hud-hud. Tengok-tengok burung hud-hud tak ada. Nabi Sulaiman pun dia marah lah. Sebab dia ketua. Dia kata, siapa nampak burung hud-hud pergi mana? Semua tak tahu. Jadi burung hud-hud ni dia terbang, dia keluar daripada kelas, tak minta kebenaran guru kelas. Tu yang guru kelas marah, cikgu yang mengajar tu marah. Nabi Sulaiman pun dia marah. Mana boleh hud-hud ni tanpa kebenaran aku keluar pergi berjalan. Dia ponting daripada tentera aku. Jadi kata Nabi Sulaiman dalam ayat 21, pasti aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat ataupun aku sembelih. Kecualilah dia datang kepada aku dengan membawa alasan yang jelas. Nabi Sulaiman dia marah, dia kata burung hud-hud ni bila dia balik nanti aku akan kenakan hukuman sebab dia keluar tak minta kebenaran.